di dalam suatu institusi pendidikan tu dengan masyarakat yang kita pelajari lah. Okay, thank you. Siapa boleh simpulkan dalam bahasa yang mudah sosiologi pendidikan tu apa? Anyone? Interaksi antara pendidikan dan masyarakat. Interaksi pendidikan dengan masyarakat. Lagi? Orang lain? No one. Doktor, Ya. bagi saya sosiologi pendidikan adalah pengetahuan yang menekankan cara mengendalikan proses pendidikan untuk membentuk masyarakat, membentuk pribadi individu yang lebih baik. Okay. Lagi? Oh, 4 orang cakap hari ni. Tak sampai 10% lagi. Doktor, Okay. sosiologi ni adalah satu kajian saintifik yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang berorientasikan dengan hubungan antarabangsa atau lain-lain. Okay. Lagi? Yang lain? Mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi antara sosial dan pendidikan. Okay. Lagi? Selamat pagi doktor. Lagi. Pendapat saya lah kan, sosiologi pendidikan ni dia kajian sosial yang dijalankan dalam pendidikan. Pertama, selepas dia mengkaji itu dia mencari cara untuk menambah baik perkara yang perlu ditambah baik macam. Okay. Ada lagi? Tak ada lah. Setuju? Saya nak cuba doktor. Siap. Saya rasa bagaimana sosiologi pendidikan ni, bagaimana institusi awam dengan pengalaman seorang individu tu dia mempengaruhi dalam sistem pendidikan dengan hasil yang akan dihasilkan daripada sosiologi pendidikan tu lah. Maksudnya daripada pengalaman seorang guru tu ataupun pelajar tu sendiri. Okay. So saya nak awak semua sebutkan beberapa tokoh sosiologi yang ada. Daripada pembacaan awak. Mesti awak jumpa tokoh. Antara Auguste Comte. Auguste Comte. Lagi? Ibnu Khaldun. Herbert Spencer, Edward Ross. Ibnu Karl Marx, Lagi? Max Weber. Lagi? Edward Ross. Sorry? Edward Ross. Okay. Lagi? Ismail Daci. Herbert Spencer, Siapa? Emily Durkheim, Tak, dia menjadi berterabur. Siapa? Seorang lagi? Sorry? Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Lagi? Albion Small. Lester Ward. Okay, so nama-nama yang awak sebut tu yang sangat familiar lah. Mereka antara orang-orang yang memperkenalkan 3 teori tadi. Interactionalisme, functionalisme dengan teori konflik. Okay. So, sebagai seorang bakal guru, kenapa awak perlu belajar tentang sosiologi pendidikan? Untuk apa awak belajar sosiologi pendidikan? Awak tak mungkin nak bersosial ke selama hidup? Why?
Takkan awak tak pernah tanya, kenapa kena ambil ni? Sosiologi pendidikan, sosiologi, sosial, bersosial. Awak tak bersosial ke selama ni? Sosial. So why? Sosial. Sebab nak tahu corak interaksi antara masyarakat dan juga sekeliling. Okey, sebab awak kena tahu. Okey, lagi? Ini apa yang saya baca, menurut si Wright Mills, beliau mengatakan bahawa untuk kita memahami dan mempelajari sosiologi, kita perlu terlebih dahulu memahami masyarakat di sekeliling kita. Di mana kita juga akan kita dapat satu gambaran yang lebih mendalam tentang kehidupan masyarakat. So awak sebagai bakal guru, awak kena tahu tentang lapisan-lapisan corak-corak masyarakat, behavior yang ada dalam sekolah awak. Itu kita tak nak bakal-bakal guru bila pergi sekolah, they don't know how to read their what we call that, students lah. Kan kita tak tahu. Dia akan jadi satu kejutan. That's why antara end product of this subject adalah you kena dekat dengan masyarakat. Okay. So dalam situasi sekarang lah, aim kita nak dekat dengan masyarakat, tapi situasi sekarang tidak membenarkan kita untuk dekat dengan masyarakat. Situasi now, kan? Awak dengan saya tak jumpa, kita jumpa as a virtual. Siapa yang pernah saya ajar sebelum-sebelum ni, saya rasa it's quite lucky for you sebab awak dah ada experience dengan saya sebelum ni. So for those who are first experience dengan saya rasa you menghadapi sedikit ketakutan mungkin, don't know what to expect mungkin, so on lah kan. And then macam mana pula kita punya aktiviti yang sepatutnya face to face, sepatutnya you dekat dengan masyarakat, kita nak switch tukar kepada virtual. So actually perkara ni pun sudah tidak membenarkan awak untuk menghadapi real situation, kan, keadaan sekarang. So apa yang awak rasa? Share sikit dengan saya. Kita tak masuk bab lagi ni. Terkongkong. Siapa yang mengongkong awak ni bulan? Covid mengongkong saya. So macam mana awak akan menghadapi satu kesukaran? How to read your students, how to read your masyarakat lah senang cerita. Okay. Guru ni bila kita masuk kelas, first kali kita akan baca kita punya student. That's why first class dulu kita last week saya minta awak on you punya camera. Ada a few faces yang quite familiar dengan saya, so I quite know lah macam mana, oh this student is macam mana, that student is macam mana. Okay, kita akan baca, bukan baca macam mana, bukan macam kita baca buku, tapi at least kita tahu daripada first impression kita pada student, dan kita boleh tahu oh this student macam ni, that student macam tu. Okay, so macam awak sekarang ni ada a few yang hanya nampak gambar, so saya tak tahu you all ni macam mana. Kan? Sama lah macam bila awak pergi sekolah, kita mengharapkan awak akan pergi sekolah lah kan. LM pun nanti awak boleh pergi sekolah. Bila awak pergi sekolah, first thing yang you kena buat adalah you kena tengok setiap muka wajah anak-anak murid you, and then you kena measure. Okay, measure dia punya behavior. Tu first thing yang you masuk kelas that you have to do. Benda pertama yang mana-mana cikgu akan buat. Okay. First class, you akan menghadapi sedikit kesukaran lah. You akan rasa blur, tak tahu apa benda. And then by experience, dah 2-3 tahun mengajar nanti you know how. You masuk kelas je, you dah boleh rasa enjoy the class sebab you dah tahu macam mana. Dia akan datang sendiri benda tu. Saya tak boleh ajar benda tu. Mana-mana cikgu pun saya rasa tak boleh ajar benda tu. Okay. So dia akan datang by experience. So that's why subjek ni adalah untuk membantu awak untuk menjalankan proses-proses tu semua. Okay. Cuma dalam subjek ni kita akan nampak macam it's quite schematic sebab kita akan belajar teori, and then kita akan belajar secara formal benda yang kita selalu buat.
Macam saya katalah, you all semua dah pernah bersosial kan? Dan of course, you all akan nampak berbagai jenis orang yang you dah jumpa pun sebelum-sebelum ni. Okay? Cuma kita akan belajar secara formal je. Oh, actually nanti kita akan jumpa tentang stratifikasi sosial, kelas sosial. So masa tu you tahu, oh you duduk kat kelas sosial yang mana. Masa tu you akan realise that, oh that's why lah benda ni jadi macam ni. Sebab tu lah sistem pendidikan dia ukur macam ni. Sebab dia nak dia punya keadaan sosial lah. Dan saya biasanya akan kaitkan dengan current situasi sekarang. Sebab sekarang ni new things, everything is new norms kan. So kita akan membiasakan diri kita dengan norma-norma baru ya. Okay, saya nak pergi kepada slide hari ini. You semua dah breakfast ke? Belum, belum sampai lagi. Belum sampai. Yang tak sampai tu yang duduk hostel Yang isolate ke yang kuarantin? Kuarantin atau isolasi? Dah nak habiskan isolasi. Hari Rabu. Okey. Sekejap dia. Nampak saya punya slide? Nampak tak? Nampak ke? Kita datang daripada berbagai-bagai jenis negeri. Saya pergi ke kedai dengan basikal, kemudian membeli petai dan buah mempelam. Saya nak dengar a few logat yang berkaitan lain-lain negeri sebelum kita start. Anyone? Saya nak dengar daripada Sabah dulu ada? Sabah mari tu, Mak. Ada Sabah? Neng. Ada doktor, ada. Silakan ni. Saya pergi kedai, guna basikal, lepas tu beli petai sama buah mangga. Okay. Pelam mangga. Alright. Ya, mempelam is mangga. Okay, lagi? Thank you. Sarawak ada? Kita tak ada Sarawak tahun ni. Ada? Ada. Silakan orang Sarawak. Kami pergi ke kedai dengan basikal. Kemudian membeli petai dengan buah mempelam. Kelantan ada Kelantan? Kili doktor. Silakan. Akili. Mana Akili? Saya pergi kedai dengan seka, lepas tu pergi beli peta, dengan beli wapau. Wapau. Lagi? Terengganu. Mana Terengganu? Come on, jangan malukan saya. Tiga doktor. Siapa? Tuan Hanim Nadra, orang Besut. Tak naklah saya, orang lain. Hafiz Waziri, doktor. Silakan. Saya Besut. Boleh lah. Silakan. Pergi kedai naik sika, lepas beli petai dengan buah pelah. Okey. Tu masih sound Kelantan kan? Saya nak dengar Terengganu. Azim, Dr. Azim.
Ada doktor. Silakan. Hamba pergi kedai dengan Sika. Lepas tu pergi beli peta dengan buah pelang. Buah pelang tak? Buah pelang. Perak Kedah? doktor, perak. Kedah ada? Ada doktor. Kedah, please. Saya nak pergi kedai naik basikal. Lepas tu nak beli petai dengan buah pelam. Okey. Kedah dengan Perak sama ke lain? Perak macam lain sikit. Tak ada orang Perak kat sini? Ada. Nublan. Mana Nublan? Yang pure punya ni doktor, Mardia. Oh, awak tak pure ke? Celup Saya celup ke? Oh, kesian. Okey. Mana Mardia? Tapi saya pun celup juga sebab typing dia tak cakap pure Perak. Tapi saya cubalah. Okey. Kalau betul-betul pure Perak, maybe macam teman pergi ke kedai dengan basikal, kemudian beli peta dengan buah pelam. Okay. Mungkinlah. Alright. Thank you. Melaka? Mimi Azali. Mimi. Johor. Melaka? Saya Johor doktor. Oh, awak Johor. Mana Melaka? Saya. Okey, silakan. Aku pergi ke kedai, lepas tu pergi beli petai dengan buah mangga. Buah mangga. Alright. Negeri Sembilan. Tak ada Ada doktor. Ada juga. Oh, good lah kelas ni. Satu Malaysia. Okay. Dan pergi bodai naik basikal. Lepas tu dan beli petai dengan mangga. Alright. Okay. Thank you very much. So, sekarang kepada pengenalan sosiologi. Awak nampak besar ke kecil? Saya punya screen. Share. Kecil tapi boleh nampak lagi ya. Kecil. Sebab saya dah share the whole screen. Kalau stuck, nanti bagi tahu saya. Biasanya memang stuck. Tengah stuck. Nampak bergerak tak? Tak. Pengertian sosiologi. Bukan bab satu pengenalan sosiologi ni slide. Start lah tu. Macam ni. This is the lacking of technology. So sekarang nampak apa? Doktor tak share apa-apa ni. Tak jadi? Baru keluar. Okay. Nampak apa? Masih gelap lagi. Oh, okey. Okey dah. Pengertian sosiologi. Dah. Pengertian sosiologi. So, tadi kita dah pergi kepada pengertian, dah pergi kepada introduction. So, saya takkan sentuh very detail lah. Apa yang you cakap tadi tu is accepted, betul. Dia cuma antara tepat dengan tak tepat je lah, okay. So, sosiologi dia kena ada kajian. Sosiologi is kajian. Right, dia bukan knowledge, dia bukan sekadar pengetahuan, dia adalah kajian saintifik, okay, tentang masyarakat. So main point dia adalah research, right? So kat sini ada pengertian sosiologi dan pendidikan, sama macam yang kawan awak share tadi, okay. So
Sosiologi dan pendidikan merupakan kajian mengenai bangsa, kelas sosial, beberapa petunjuk sosial seperti agama, jantina, taraf hidup mempengaruhi perkembangan dan pembangunan institusi sosial. Institusi pendidikan. Okay. Alright. So antara medium sosiologi, pendidikan adalah medium sosiologi yang mana ia merupakan jaringan saling berhubung antara institusi sosial, and then ada proses sosial, ada rantaian aktiviti antara ahli masyarakat, dan kita akan tengok social class dekat situ lah. Okay. So tujuan dia kat sini awak tengok semula nanti kenapa perlunya sosiologi pendidikan. Okay, awak tengok semula. So ini antara objek dalam sosiologi, ada masyarakat. Okay, proses terbentuknya masyarakat, adanya naluri bersosial, and then wujudnya sistem nilai sosial, kemudian ada kebudayaan. So okay. Mana yang saya nak share dengan awak ni? Ini kita dah masuk. Alright. Kalau kita ingat dululah yang kita belajar sejarah tentang manusia, perkembangan manusia, berlaku pada beberapa zaman kan, daripada manusia tu duduk dalam gua. Remember? Saya tak ingat lah, saya tak tahu you all ingat ke tak tentang sejarah. Zaman Neolitik, Paleolitik and so on. Okay. And then setiap individu dekat situ mereka belajar untuk bersosial, membentuk masyarakat kerana mereka ada naluri untuk bersosial. Okay. And then jadilah sistem nilai sosial yang ada. Sistem nilai sosial ni merupakan seperti mana kalau kita sekarang ni beberapa sistem yang adalah sistem undang-undang, okay? Kita ada polis, kita ada bomba, kita ada JPJ, kita ada custom, sistem yang menetapkan undang-undang, right or wrong. Nah, dalam masyarakat. Okay? Dalam masa yang sama juga, dia menimbulkan beberapa perbezaan kebudayaan. So, setiap masyarakat, setiap bangsa, dia ada budaya dia yang tersendiri. So, saya bagi contoh Belgium, satu negara yang mana masyarakat dia hidup secara individualistik. Okay. Saya dengar ni share daripada kawan saya, dia duduk dekat Belgium. So bila dia membawa budaya masyarakat Malaysia dekat sana, a few of diorang punya neighbour tak boleh nak terima. Okay, sebab kita punya budaya adalah bila dengan jiran ni kita akan bagi-bagi makanan, kita akan bertanya khabar kan. Tapi Belgium dia tak macam tu. Even though dia kata dia punya jiran tu pun dah veteran, dah orang tua lah kan. Mereka tinggal sendirian, husband and wife, dan anak-anak tinggal asing. Anak-anak tak datang tengok pun sebab sikap individualistik tu yang ada dalam diri masyarakat diorang. Then first time waktu kawan saya bagi makanan dekat diorang rasa terhina. Sebab pada pandangan masyarakat diorang, kita hanya bagi makanan dekat orang yang tak ada makanan je. Okay. Tapi kita punya budaya kita lain kan, kita sharing, right? So berlaku juga pertelingkahan awal-awal tu, macam mana dia nak sesuaikan diri. Dia rasa macam culture shock pun ada sebab nak kena ubah. Tapi yang kawan saya buat adalah dia tetap bagi je makanan, dia tetap je tanya khabar, sehingga kan hari ni that family tu rasa sangat suka, dan dia orang pun dah boleh terima budaya masyarakat Malaysia yang memang saling
bantu-membantu. It's not individualistic macam diorang lah kan. So kalau diorang sakit pun kawan saya tu yang bawa pergi hospital sometimes sebab anak-anak diorang tidak tinggal bersama-sama dengan diorang. So tu antara yang kita nampak ketara lah, perubahan masyarakat yang besar. And then besar tau. Sebenarnya dalam setiap keluarga awak, keluarga saya, kita ada budaya yang tersendiri. Kita membentuk culture kita sendiri. Kan? Cuma culture kita dibatasi oleh agama dengan bangsa kita lah. Okay? Saya bagi contoh lah situasi. Saya orang Terengganu, saya kahwin dengan orang Terengganu. Okay? Tapi saya punya Terengganu besut, sempadan nak masuk Kelantan, which is saya punya culture dah banyak culture Kelantan. So saya punya husband Kuala Terengganu, memang bandar Kuala Terengganu. Okay. So bila kahwin, dan saya punya keluarga quite big lah, 8 adik-beradik, 2 lelaki, 6 perempuan. Dan culture dalam keluarga saya adalah lelaki itu dilayan seperti raja. Itu saya punya family. Memang what we call that traditional punya family. Kan? So ayah saya dia tak buat kerja orang perempuan. Okay. Makan pun air basuh tangan dihidang dekat sebelah. Dah tua-tua macam ni baru pandai basuh tangan kat sink. Because that the culture. So bila husband saya masuk dalam family saya, dia happy. Sebab dia dilayan seperti raja. Okay. Tapi bila saya masuk dalam keluarga dia, bila saya pergi sebelah keluarga dia ada seorang kakak yang lain semua lelaki. 6 adik-beradik. So mak dia adalah wanita yang berkejaya. So saya punya jenis culture, bila nak makan kami akan makan secara berjemaah. Kita akan tunggu ketua keluarga makan. Kita akan makan ramai-ramai. Saya rasa ada yang you all semua lebih kurang macam saya kan. So bila saya masuk dalam family dia, saya tunggu waktu makan. Rupanya diorang tak makan bersama-sama. Okay. Saya tunggu bila makan. Pukul 12 pun tak makan. Pukul 1 tak makan kat tengah hari. Pukul 2 pun tak makan. Kan. Lepas tu mak mentua saya ni orang Kelantan. So they know, she know lah culture kita orang lebih kurang. Okay. So dia cakap kat saya, ni kat dalam rumah ni kalau nak makan, makan je. Kita tak tunggu ramai-ramai. Kalau Ma nak tunggu ramai-ramai, Ma jadi penat dia kata sebab nak basuh semua pinggan. Dia carrier woman kan, dia tak sama. Okay. So, okay, since that saya faham. Kalau saya nak makan, saya makan je. Saya akan makan dengan husband saya je. So dia tidak ada, macam mana nak cakap, family time dia tidak ada secara proper lah. Okay. Family saya is anything happen kita akan mesyuarat ramai-ramai. Tunggu semua balik. So mesyuarat satu benda. So family dia bila ada benda tidak dimesyuaratkan, suka-suka. Dia jadi gitu. So saya belajar untuk sesuaikan diri dengan budaya dia. So dia belajar untuk sesuaikan diri dengan budaya keluarga saya. Hasil perkahwinan kami ada anak-anak. So we will choose the best culture yang kami nak untuk develop, untuk growing up kita punya anak pula lepas ni. Dia macam tu. Okay. Ini baru budaya yang kehidupan seharian. Bukan yang kita kira macam perkahwinan macam mana, tak. Ini baru yang saya kata dalam satu negeri yang sama. Okay. So benda-benda macam ni nampak macam kecil, tetapi dia memberi satu pengajaran yang sebenarnya semua orang tak sama. Okay. Okay. Kalau awak lahir daripada adik-beradik yang ramai, so awak ada peluang yang sangat besar untuk bermasyarakat dalam keluarga awak. Awak ada kakak, awak ada abang, awak ada adik, so awak bermasyarakat dekat situ. Kita paling awal kita bersosial bila? Awak rasa? Paling awal kita punya skill social di-developkan bila awak rasa? 3 tahun. 3-4 tahun. Okey, lagi? Orang lain?
Tadika. Okey, lagi? Sesudah lahir. Okey, sesudah lahir. Betul lah, kita paling awal kita bersosial adalah bila kita lahir. Sebab the first person yang kita akan jumpa adalah mak dengan ayah kita. So masa tu kita dah belajar berinteraksi. Okay. Secara formal, saya faham yang jawapan-jawapan awak tu secara formal lah. Hari ni kan kita bersosial, tadika. Awak masuk sekolah tadika 6 bulan. Ya. Tapi anak-anak sekarang, zaman sekarang dia masuk sekolah seawal 90 hari. So umur dia 90 hari, dia dah belajar bersosial. Kita hantar anak kita pergi taska. So dekat situ dia dah belajar bersosial. Kalau taska, dia ada certain taska yang hanya what we call that mengasuh saja. Okay, ada certain taska, dia ada education dalam taska tu. So dia akan ajar anak kita seawal anak kita boleh berinteraksi. Okay. Terpulang pada taska tu lah masing-masing. Kalau awak prefer anak awak belajar daripada umur 91 hari ke, so awak hantar taska. Okay, macam saya hantar anak saya pengasuh. Sebab saya tak nak anak saya belajar terlalu awal lah yang formal-formal tu. Okay. Biar dia belajar tentang hidup dia dulu, bersosial dulu dengan orang lain. Okay. So sometimes we don't have a choice kan, so kita kena hantar taska. A good taska dia tidak menerima ramai, bukanlah tak terima ramai, maksudnya dia ada had lah penerimaan tu. So then kita boleh senang untuk adapt anak kita lah dengan situasi yang dekat luar sekarang. Okay. Macam situasi sekarang pun susah. Bila pandemik, yang boleh hantar taska adalah frontliner saja. Kan. Hari itulah sebelum ni. So sekarang ni sekolah swasta dah buka. Sekolah government dah buka. Sebelum ni hanya sekolah swasta saja yang buka. So anak-anak yang ada tadika, yang anak dia prasekolah, yang anak dia hantar sekolah kemas, tidak boleh hantar ke sekolah. So itu pun menjadi masalah juga untuk anak-anak. Okay. So benda ni berkeliaran di sekitar kita je sebenarnya. Macam saya, my own family, anak-anak saya, dia orang tak ada masalah untuk bersosial because they have the siblings. Tapi orang yang ada seorang anak, these kids, dia ada problem untuk bersosial. Okay. Dia tak tahu nak bertolak ansur, dia tak tahu skill untuk bersosial tu macam mana. Okay. Jadi kalau awak lahir daripada keluarga yang besar, ramai adik-beradik, pada saya awak antara orang yang sangat bertuah sebab awak belajar bersosial tu dalam kalangan awak sendiri. Okay. Kalau awak ada niece, anak-anak saudara, then you have to help them macam mana bersosial. Sebab zaman sekarang kita dah tak boleh nak touch sama-sama ni kan. Okay. Macam hari tu saya balik daripada Penang pun saya terpaksa self quarantine anak-anak saya sebab kita dah ada a few cases dekat sekolah rendah. So saya tak nak ambil risiko, have to kan. Sebenarnya yang mengalami masalah dalam bersosial ni adalah anak-anak. Dia nak masuk bila dia mengalami zaman transition. Faham tak macam mana cakap? 4 tahun nak masuk 5 tahun. They learn how to be socialized first time. So tiba-tiba tak boleh masuk sekolah. And then daripada umur 6 tahun dia masuk 7 tahun. Okay. And then daripada 12 tahun dia masuk 13 tahun. Dia nak tukar situasi suasana persekolahan. Dia ada buat apa ke Jo? Sebab tu universiti KPT dia mewajibkan pelajar tahun 1 masuk universiti. Sebab kita nak bagi pendedahan tu pada pelajar. Oh, this is campus life. Okay, sebab tu tahun 1 wajib masuk. Okay. Tahun 4 tu terpulang. Dia sama macam you all lah. Kalau awalnya ada bangun. Benda awal keperluan masuk. Kalau tak perlu. Tapi tahun 1 wajib. Tujuan utama dia tu kita tak nak ada masalah dalam bersosial. Sekarang ni kita ada penyakit sosial. Tahu penyakit apa sosial sekarang? Main handphone. Hai Cik Bella. Tak tahu. Apa tu? Terlalu busy dengan phone barangkali tu. Okey, terlalu busy. Sampai tak berkomunikasi dengan orang lain. Okey. Lagi?
Resis tu penyakit kan? Resis. Resis maksudnya berpuak-puak Mungkin dia Asabiah. Okey. Asabiah. Alah, Syukri dah keluar. Itu sebelum kita dah kena what we call that? Sebelum kita kena COVID pun benda tu dah ada. Saya lupalah term dia, tapi penyakit ni penyakit suka menyendiri. Kan lah. Itu termasuk dalam penyakit sosial. Dia tak suka Introvert. Saya ada penyakit dulu. Siapa ada? Saya kalau duduk dengan ramai-ramai gatal-gatal badan. Actually introvert dia bukan penyakit. Introvert? Saya pun introvert. Introvert bukan penyakit. Introvert tu jenis-jenis manusia. Saya panggil penyakit ni sebab dia prefer to stay at home, pakai gadget, dan dia hanya bersosial melalui virtual. Saya lupa dia ada term dia, tapi term ni masyarakat Jepun yang jumpa dulu. Betul. Dan sekarang ni dia makin meluas lah. Dia daripada 2015 tak silap saya, sebelum COVID ni lagi. Tapi bila dah benda ni berlaku, dia jadi lebih tinggi, lebih berleluasa. Okay. They prefer to stay at home rather than being socialized. Sebab satu, dia takut what we call that, masalah budi berlaku. Biasanya diorang ni ada masalah appearance, dia ada masalah benda-benda yang macam tu yang menyebabkan they decide to stay at home. So bila situasi ni berlaku, dia akan ada masalah dalam masyarakat, dalam sistem sosialisasi setempat. Okay. Dekat Malaysia kes ni dah ada tapi tak besar. Okay, saya lupa term tu, nanti saya cari, saya share dengan awak. Okay. So tugas-tugas awak sekarang, saya tak nak sentuh tentang tokoh sebab nanti saya akan bagi dekat awak. Awak pun dah cari dan awak akan tahu, awak pun dah tahu dia orang punya sumbangan apa. So saya share je dengan awak nanti. So tiba-tiba saya lost. Sekejap saya lost. Saya ada banyak sangat nak cakap sampai dia lost benda yang saya nak cakap. Itulah malam tadi tunggu juga. Yang Ain cakap ni betul. Hikikimori kan? Betul. Tadi saya cakap pasal apa? Penyakit. Okey, lepas penyakit saya cakap pasal teori. Sebelum teori, Doktor ada mention tugas awak. Itu je. sorry? Doktor ada mention. Apa dia? Tapi Doktor ada mention sekarang tugas awak. Itu je. Itulah. Dia supporting dalam pengajaran, tapi dia strict untuk pemakahan. Saya lost terus. Sekejap masalah orang tua macam ni lah. Doktor ni adalah yang paling relax. Itu penyakit juga kan, lost short memory. Ya. Itu dia lebih kurang macam apa? Okey. Orang cakap microsleep. Tinggalkan yang tu. Awak nampak apa yang saya share dengan awak sekarang? Nampak. So ni adalah sambungan daripada microsleep saya divide kepada dua Satu tentang pengenalan tadi, sampai kepada tokoh. Hai. Bodoh sama. Tak ingat. Okay. And then terus kepada peranan sosiologi dalam konteks pendidikan. Okay. So peranan dia ada 4. Alat kawalan sosial, alat penyebaran budaya, alat perpaduan dan alat susun lapis sosial. So ni adalah peranan sosiologi secara am. Ada 4. Okay. So ni adalah awak punya tugas. Nampak tak sekarang kepentingan sosiologi pendidikan? Nampak. Okay.
So bagaimana pendidikan dapat membantu individu dan masyarakat? So inilah yang the main things. That's why kita letak dia kat paling atas lah. So bagaimana awak sebagai educators dapat membantu individu, which is individu tu adalah pelajar-pelajar dan masyarakat secara am. Okay. Kita akan tahu juga dalam sosiologi pendidikan ni ada kesamaan dan ketidaksamaan dalam pendidikan. Equality and inequality. Okay. Isu-isu pelajar, gambaran organisasi ni standard je. Saya rasa mana-mana lagi-lagi kita adalah government servant. So dia standard lah. So pendidikan formal, pendidikan tidak formal dan pendidikan non-formal. Saya teknikal. Okay. Antara tiga-tiga jenis pendidikan ni, Saya teknikal. awak rasa kalau lawatan sambil belajar tu dia duduk kat mana? Non-formal. Non-formal. Okay. Berstruktur dan di luar waktu sekolah. Contoh pendidikan tidak formal. Contoh? Kelas mengaji. Kelas mengaji. Kelas mengaji tidak berstruktur ke? Kelas mengaji dia boleh jadi formal dan tidak formal. Sorry, dia boleh jadi non-formal ataupun tidak formal. Kalau awak pergi, kalau sekarang ni, kebanyakannya dia dah jadi non-formal. Dia ada struktur dia. Dia dah tetapkan berapa hari ni siapa yang datang mengaji. Okay, dia dah ada sesuatu yang sangat proper compare dengan zaman kita pergi mengaji dululah. Okay. Okay. Kita tengok dulu sosialisasi. Sosialisasi adalah proses mempelajari peranan, status dan nilai seseorang. Okay. So awak sebagai seorang siswa, okay, apakah peranan awak? Apakah status diri awak? Ni status ni bukan status single, double, triple, bukan tau. Okay. And then value apa yang ada dalam diri awak sebagai seorang pelajar universiti? Boleh seorang bagi tahu saya? Awak nak mempelajari peranan awak sebagai seorang pelajar. Macam mana? Nilai apa yang awak perlu bawa? Tanggungjawab. Nilai tanggungjawab lagi? Nilai hormat menghormati. Nilai hormat menghormati. Kerjasama. Kerjasama. Okey lah. Ramai tak orang Johor dalam ni? Saya nak tanya orang yang di luar Johor. Bila kita datang dekat UTHM, we bring our own culture dan kita pun tahu orang Johor ni dia ada cara kehidupan dia sendiri. Normal dia, value dia. Nilai-nilai dia kan. So, bila kita nak masuk dalam masyarakat, awak bayangkan kita punya khidmat masyarakat adalah di sekitar kita parit yang ada ni lah, kan? Bila kita nak pergi kepada masyarakat, awak rasa the best way untuk awak bawa, nilai apa yang awak kena bawa kepada masyarakat setempat? Faham tak saya punya maksud soalan ni? Bila awak keluar sebagai seorang pelajar, selain daripada orang kedai yang sangat gembira sebab student UTHM dah masuk, so diorang punya kedai akan sibuk laku apa semua benda, diri awak tu, awak bawa watak yang macam mana kepada masyarakat sini? Tu maksud saya. Awak rasa nak kena bawa yang macam mana? Lemah lembut juga. Bersifat terbuka dan menerima setiap budaya. Bersikap terbuka. Sebuah tempat. Alright. Lagi?
berbudi budi bahasa. Saya rasa yang paling penting kita kena bawa adalah Bertegur sikap rendah siapa? diri. Bertegur Mengambil siapa? berat. Ramah. Okay. Sikap rendah diri. Saya rasa frankly speaking, saya duduk sini tahun 2006. So tahun ini tahun ke berapa belas tahun dah saya duduk kat sini? Tolonglah kirakan saya sejak saya tak menggunakan Mac saya 15 tahun. 15 tahun. 15 doktor, 15 tahun. Saya duduk sini 15 tahun. Saya baru pandai enjoy makan soto. Saya baru enjoy makan lontong. Saya baru pandai. Otak-otak. Okay. McD bukan makanan. I mean sebab kita ada yang berlainan punya jenis makanan kan. Orang sini dia makan makanan pedas. Okay, so saya berasal daripada negeri yang makanan dia makanan manis. Kan bila datang sini saya jumpa donat dia yang tak manis macam tempat saya, mestilah saya rasa betul ke donat ni? Punya nama dia donat sambal kan. So saya belajar benda tu untuk sesuaikan. Okay. Sama macam bila raya. Bila raya kita ada apa? Yang raya diorang sebulan tu kan dalam satu taman. Okay, kalau dulu setiap kali raya saya akan keluar pergi tempat lain. Sebab saya rasa saya tak bersedia untuk raya lebih daripada seminggu. Sebab kampung saya kita orang tak raya sampai sebulan. Kan ada certain raya, hari raya kedua tu pun dah start puasa 6. So memang tak raya. Tapi kat sini dia raya. Okay, raya dia memang sampai sebulan. So dalam taman tu memang akan pergi rumah ke rumah. Okay. So nasib baik dapat orang yang sama negeri kan, yang sama kepala. Okeylah, jomlah malam ni kita keluar. So rumah tutup. Saya tidak boleh menerima culture tu dulu. Okay. So dah berapa belas tahun. So sekarang dah okey lah. Saya mengambil masa lama sikit kalau bab-bab yang macam tu. Saya rasa awak, saya tak tahu you all macam mana. Katakan lepas ni dapat pergi posting Sabah, dapat pergi posting Sarawak. So you nak sesuaikan dengan culture, dengan dialek kan. Pada saya dia akan ambil masa lah benda tu. Tetapi a good things adalah you akan kenal masyarakat yang tak sama dengan you. Okay. So kita akan nampak berbilang susun lapis sosial dekat situ. Kalau Sabah Sarawak saya rasa lagi mencabar lah dia punya sistem pendidikan kan macam mana. Kita pun nampak ramai sekarang ni guru-guru yang daripada Sabah Sarawak dia punya daripada segi perkongsian dia dekat internet, dekat YouTube ke mana-mana. Kita nampak lah macam mana kesukaran tu kan. Yang bagusnya bila kita duduk dalam satu-satu masyarakat, kita join the society. Kita jadikan sebagai family kita. So benda tu lah you kena buat bila kita datang sini, kita datang tempat orang ni. Okay. Bawa rasa rendah diri tu, willing to learn everything. Pasal culture dekat sini. Okay. Sebab awak pun tak tahu nanti awak akan kerja kat mana kan. Saya pun tak tahu saya akan kerja jauh daripada kampung. Abang Roy. Okay. Tak tahu bila nak balik. So samalah macam awak. Awak at least habis degree you know. Okay, habis ni lepas ni dah nak balik dah, tak nak duduk Johor dah. Okay. Ada orang dia sangat cepat adapt dengan situasi tu. Dia suka, dia enjoy makanan Johor contohnya lah kan. Dia rasa dia boleh terima. So mungkin dia boleh duduk Johor lama-lama kan. Macam saya katalah I have no choice. Tapi saya memang suka lah sekarang ni. Anak-anak saya suka daripada kecil makanan Johor. Dan memang diorang pun besar kat sini kan. So perkara-perkara macam tu yang kita kena, macam nak cakap kita kena ambil berat. Okay. Jangan ikut suka kita je lah. Melainkan memang nanti awak posting sebelah rumah awak je. Kan. Sekolah sebelah rumah, ada KV kat sebelah. Hai Sofia. So proses sosialisasi berlaku apabila kita mula menerima. So saya tadi mengalami proses sosialisasi lah yang saya cakap dekat awak tu. Okay.
unsur kebudayaan yang berbeza, okey, kebiasaan, adat istiadat, perilaku, bahasa, dialek kita berbeza-beza dan agama. Okey. Contohlah kalau macam masyarakat India, they have their own kasta-kasta, level-level tu semua kan. Masyarakat Melayu pun ada juga. Syed dengan Syarifah, Tengku dengan Tengku and so on. Tapi sekarang ni saya rasa dah makin kurang lah kan. But ada certain family yang masih kekalkan that type of culture. Chinese ada dia punya kasta-kasta tersendiri, tinggi, sederhana, rendah, macam mana kan. Saya punya Indian friend, orang kata masa belajar dekat U lah nak cari calon suami, calon isteri and so on. Orang kata, okay. Saya tak cari, saya tak tahu you all cari ke tak. So, ada kawan saya seorang Indian, dia memang tak cari. So saya tanya dia, dah tahun 3 dah masa tu, saya tanya dia, tanya benda yang saya cakap tadi lah. Saya kata, kawan-kawan cakap, time ni lah kalau nak cari calon suami. Okay. So dia kata, oh saya tak boleh cari. Sebab saya memang family tentukan. Kena ikut kasta. Okay, so suami pula. Kawan saya, kasta dia quite high juga lah. Saya tak ingat lah kasta apa dia cakap. Tapi memang dia kahwin dengan pilihan keluarga dia. Kita panggil macam lebih kurang sekufu lah kan, sekufu. Okay. Tapi kalau orang Melayu, saya rasa benda tu bukan satu kemestian. Kalau boleh cari yang sekufu, it's good lah kan. Degree dengan degree, master dengan master, mungkin lah kalau you boleh cari yang sama. Okay. Doktor dengan doktor, I mean medical doctor. Kawan saya kahwin doktor dengan doktor. Apa yang jadi sekarang, time COVID ni, dia tak dapat jumpa wife dia. Sebab bila dia on call 4 hari, dia balik cuti 3 hari, wife dia on call pula. So dia just sempat texting je lah. Masa time-time macam ni, frontline dia memang sangat pressure. So itu dia punya ni lah. A good thing bila kita kahwin dengan sekufu ni adalah mudah sebenarnya. Kalau dalam agama Islam pun kita digalakkan untuk kahwin dengan sekufu. It's because of kita tak nak berlaku what we call that, ketidakfahaman. Okay, sebab sekarang ni ramai wanita yang kerja. So then kalau you punya husband tak faham you punya kerja and then dia akan jadi masalah dekat situ. Tu antara tujuan dia bagus kalau dapat cari yang sekufu. Okay. Saya dapat yang tak sekufu. Kalau nak dikirakan daripada Abi tak ada kelas ke hari ni? Sertifikat daripada qualification belajar, saya dapat yang tidak sekufu lah. Tapi dia tak ada masalah pun. Setakat ni tak ada masalah. Saya rasa memang tak ada masalah. It depends on your ego lah pula. Okay. Ada je lelaki yang tak boleh wife dia lebih tinggi daripada dia. Ada. Saya ada student PhD student, husband and wife. Serius lah. Wife dia memang laju je dia punya performance. Progress dia laju. Tapi husband dia macam blur kan. So saya macam bila saya tanya wife dia, rupanya husband dia belajar sebab nak sama dengan wife dia. So it's a problem also. Sebab dia bukan datang daripada hati awak. Awal bangun Nabi. So kata nak tak nak, you want a PhD, dia nak you. So dia kena belajar untuk dapatkan PhD. You kena tolong dia untuk habiskan PhD. Okay. So dia ada orang yang macam tu. It depends. Macam saya senang. Husband saya dia tak kisah pun. Awak nak belajar lah. Saya tak nak belajar dah. Okay lah tu. SPTV Abi. Saya pun tak ada masalah. Yang penting jangan ada masalah dengan saya. Faham tak? Okay. So benda-benda macam ni, dia membentuk value seseorang. Semua orang pakai formal. Okay. How many of you daripada 56 ni yang dah kahwin? Ada orang yang dah kahwin? Saya belum. Angkat tangan lah.
Boleh angkat tangan kan? Saya nak tahu berapa orang je. Tak ada. Ya betul ni. Kelas ni tak ada yang kahwin Ramai single. Okay. Betul. Amirul single. Berapa orang? Memang tak ada yang dah kahwin ke kelas ni? Ya betul. Okay. Okay, yang merancang Anis untuk... dah kahwin Anis? Abang Anis? Sorry? Oh, Anis Abang dah Anis kahwin? betul? Abang Anis belum kahwin. Oh, belum kahwin lagi ya? Belum. Sorry. Salah orang kata. Oh, salah orang. Ada Hanis lain ke? No. Abi bila Ada yang on the way ni? nak kahwin Jadi ke host. semester ni? Abi bila nak jadi host, official host? Saya kena tanya awal sebab saya tak nak masalah dalam kemudian hari tiba-tiba cakap, oh saya nak kahwin hari final exam kan. Ada. Tak ada. Itu yang saya kena tahu awal. Bukannya saya nak menyibuk nak tahu awak nak kahwin bila. Bukan. Saya kena tanya kahwin dulu. Kalau takkan saya tak terus terjah. Ada orang yang nak bersalin ke semasa ni? Tak. Dia tak macam tu. Dia kena tanya kahwin dulu. Okey, adakah orang yang nak buat majlis pertunangan dalam semester ni yang akan makan time kelas saya? Tak ada kan? Okey. So kita boleh proceed lah, senang. So kelas ni saya kategorikan kelas budak-budak lagi lah. Kan? Sebab kahwin pun tak ada lagi ni. Sebab semester lepas saya ada orang yang, student yang dah ada 2 orang anak. That's why saya kena tanya benda-benda macam ni. Memudahkan saya. Ada yang kelas satu lagi dah siap lock dengan saya nak buat majlis persandingan minggu final exam. So macam minggu lain tak boleh nak bersanding. Tapi saya nak cakap apa? Kalau saya cakap macam tu kang saya ni pensyarah dia jahat. Kan? Sakat lah apa semua benda pula nanti kan. So saya tak nak masalah benda tu. Awak yang nak bersanding, awak yang nak sit for exam. Budak-budak ni. Tu antara contoh sistem lah. Awak tahu tak? Sistem. Nanti kan membebel pula. Maksud saya, bila awak bawa diri awak sebagai seorang pelajar, you have to fit with the system, not the system fit with you. Kalau kita kata, pelajar yang nak datang UTHM, dia kena duduk hostel. So, duduklah hostel. Apa masalah awak nak duduk kat luar? Duduklah hostel. Kita ada lebih 100 orang yang nak duduk luar. Saya boleh consider lah yang ada family yang duduk kat luar, yang ada family dekat duduk kat luar. Adik saya pun duduk hostel. Dekat je pun, tak sampai 2 kilometer. Relax lah. Siapa doktor? Adik saya lah, BBC. Tengok yang nama lebih kurang saya tu. Oh. Amirul jangan buat-buat tak tahu. Awak nak kena ke orang sini. Awak jangan bully orang sini lah. Okay, joke. Tak, maksud saya benda macam tu lah. You tak boleh nak persoalkan kenapa staff boleh keluar masuk UTHM tapi student tak boleh keluar masuk. You tak boleh persoalkan benda tu. Staff is staff. You kena tahu satu perkara, staff pun 30% je dalam satu-satu fakulti yang boleh hadir. 30%. It's not 100%. You all ni tak tahu situasi kan, terus tembak pengurusan pula tu. Kan, kalau staff boleh masuk, kenapa student tak boleh keluar masuk? You siapa? Tak, maksudnya macam tu lah. Nasib baik bukan saya pengurusan tu. Okay. Saya boleh cakap satu je. Awak sampaikan lah kat kawan-kawan awak yang duduk kat luar, yang rumah sewa. Kalau dia orang masuk dalam, dia orang membawa kes, you all kena tahu isyarat akan bersedia untuk saman pelajar tu. You kena tahu tu je. Kalau dah pengurusan tetapkan you duduk hostel, duduklah hostel. Okay. Tak membawa keuntungan pun untuk UTHM. UTHM tak kaya pun bila ambil duit student duduk hostel ni. Okay. Tak kaya pun. Tak ada duit dah pun. Bukan ada duit. Okay, so berapa sangat lah yang you all bagi tu. Just fit with the situation. Kalau sebelum ni kita boleh bagi student duduk rumah sewa, kali ni adalah dia punya big why kenapa kita tak nak you duduk rumah sewa. Sebab susah, you nak isolate macam mana. And then you keluar masuk nanti, betul ke you memang duduk rumah je? You tak pergi Tesco, you tak pergi BP Mall, you tak pergi mana-mana lah yang berkaitan. Kan? Dia tak jadi sebab tak apa, kalau dah jadi nanti susah. Macam fakulti ni kita dah masa apa kita panggil
gelombang ketiga hari tu, kita tak ada, fakulti ni clear. Tak ada kes lah dengan staff. Yang ada, student ada. Okay. Sebab tu di UTHM ni FPTV antara staff yang paling ramai juga masuk lah, which is 30%. Staff fakulti lain meeting pun tak face to face lagi. Kita orang dah face to face dah meeting. Tapi kita make sure that SOP tu terjaga lah. Dalam satu meeting ada 20 orang. So dia tak ramai. Okay, awak sampaikan kat kawan-kawan awak macam tu. Saya tak kira lah diorang nak cakap apa kat saya. I don't care. Contoh kawasan kalau pakai kerja red zone yang PTA semua duduk pindah dalam. Taklah, duduk lah kat luar. Tak boleh masuk pun. Oh, dia tak ni. Tak payahlah, belajarlah macam mana pun. I don't care. Tak dengar kan? Siapa dulu tak dengar? Lepas tu nanti kalau ada subjek yang awak tak habis, awak nak salahkan kita orang. Betul tak? Fakulti ni, universiti ni dah pening kepala dah nak fikirkan macam mana student punya nak jaga kebajikan kan. Tapi you all tak fikir lah. Sebab kita sekarang ni pun orange kan. Anytime boleh jadi red. Kes dekat simpang kanan dan ke atas tu sangat banyak sekarang sebab kita masih dengan kes-kes di kilang. So kita tak boleh nak elak benda tu. Macam sekolah rendah yang saya cakap tu bukan kawasan Batu Pahat lah. Dia ada kawasan dekat JB. Okay. So sekolah masih terkawal sekarang ni. Cuma saya bimbang, malam tadi ramai orang sangat dekat Parit Raja. Sebab pendengar kata dah start buat bazar Ramadan. So malam tadi sangat ramai orang. Dia menakutkan lah. Okay. Benda ni benda yang tak nampak kan? You all dah register for vaksin belum? Dah. Register dulu, okay? Wah. Phase 3 dah. Okay, good. Kita orang second phase. So jadi habis top up ni. Kita balik semula kepada proses sosialisasi tadi. Okay. Dah nak habis dah. Dah nak habis. So bila, saya nak sentuh benda macam ni. Yang 4 perkara tadi tu. Alat kawalan sosial, alat penyebaran budaya, alat susun lapis sosial dan ideologi negara. Dalam banyak-banyak 4 tak share lagi. Oh, sorry. Syok sendiri pula. Sebenarnya saya dah nak habiskan kelas ni. 5 times diamond. Betul. Saya tak sempat breakfast tadi. Abi tahu kan macam mana nak main bell tu? Nampak? Bawa keluar. Okay. So tadi apa yang saya duduk cerita tadi tu kebanyakannya adalah penyebaran budaya lah. Kan? Okay. Macam mana sosiologi ni dia boleh jadi alat kawalan sosial? Bagi je. Di bell ni kita tengok Abi nampak tak yang congratulations Abi got alat kawalan 5 times sosial diamond by sending bell. So alat kawalan sosial dia ada 2, formal dengan tidak formal. Dia ada. So formal ni yang saya sentuh tadi yang berkaitan dengan undang-undang, polis, mahkamah, SPRM, bila Abi custom, Abi dapat JPJ Abi dapat ni semula dan sebagainya lah. Okay. So sesuatu yang ada berkaitan dengan undang-undang, peraturan, kod. Okay, benda ni dia pun reflect kepada nilai kita sendirilah, okay, dalam masyarakat. Kadang-kadang kalau tak formal macam mana? Dia boleh pecah tau. Pendapat umum. Maksudnya bila pendapat umum. Kita send bell tu. Contohnya kalau kita hidup dalam contohlah bertuah kan hari ni. Kalau sama-sama kita lah, kita bagi pendapat, it's okay. Betul, benda tu tidak menjejaskan 200, okay. 288, 188 for free. Sekejap. Ni berkaitan dengan alat kawalan sosial. Contoh macam semalam. Maksudnya habis lagi satu dengan teoris kahwin semalam. Tiba-tiba satu Malaysia dia jadi bergegar dengan perkahwinan diorang pun masalah you all netizen ke? Okay.
Sebab ucapan-ucapannya ucapan-ucapan yang baik. So ada orang dia macam Itu mempertikaikan dapat lah satu kenapa je lah. nak Ini contoh lah, contoh nak dihevok-hevokkan sangat wedding of the year and so on. Jadi So fine itu kan. dia jatuh Sekarang kepada dapat pendapat satu. masing-masing. Yang tadilah yang Dia tidak bergantung formal lah tu. pada Cuma yang saya tak benda-benda. setuju dia orang tak jaga SOP tu je lah. Okay. Tapi hidup ni dekat Tapi dunia kalau dia macam tu lah. betul-betul habis nak Once you be pecah, a netizen, you jadi ambil rakyat dengan biasa, timeless kita dulu. kena patuh lah dengan SOP. Syukri. Orang kayangan je yang tak patuh dengan SOP yang boleh selamat. So then diorang tak apa, kalau diorang positif pun diorang okay. Thank you. Awak jangan being positif sebab nanti susah nak kita nak on kelas apa semua Syukri benda buat kan. apa Syukri? So kita jaga kita senang. Kita jaga kita. Right? So tu antara contoh tak formal. Awak punya Habis dah pandangan, cukup. awak punya Habis apa cukup. lagi? Kita punya bawangan kan. So bawang-bawang ni adalah sesuatu yang tak formal yang being accepted dalam masyarakat kita. Okay? Habis So dah. ni antara sistem kawalan rasmi dalam pendidikan yang ada. Okay. Apa lagi? Okay, ni kebudayaan. Kebudayaan tak formal dia macam mana? Corak pengajaran dalam satu masyarakat. Formal dia ada institusi. Sorry. Cara tak formal. Semua ahli dalam satu masyarakat adalah pelajar atau penerima kebudayaan dalam semua dan semua ahli adalah guru atau pemberi kebudayaan. So awak adalah antara alat penyebar kebudayaan. So kita kena perkenalkan sebab tu sekolah-sekolah sekarang dia bukan sambut lah bila ada perayaan apa-apa dia akan celebrate dekat sekolah lah. Tapi kita tak nak panggil dia bukan satu sambutan, dia just nak mengingatkan pelajar, nak bagi pendedahan kepada pelajar. Oh, untuk Chinese New Year dia macam ni, untuk Deepavali dia macam ni, okay, untuk Hari Raya. So dia ada benda-benda macam tu. So secara tak langsung pelajar-pelajar sekolah dia akan terdedah lah. Kenapa pula? Okay, lagi-lagi kalau you adalah Melayu dan you hantar anak sekolah Cina, so dia akan terdedah dengan budaya lain yang selain daripada budaya dia. So it's quite interesting. Okay. Sebab tu kalau macam sekolah, setiap kali perayaan dia orang akan buat benda tu. So then budak-budak kita, anak-anak kita akan terdedah, akan tahu. Cuma kita kena confirm dan make sure that benda tu tidak melanggar agama kita lah. So ni adalah perayaan bangsa. So perayaan bangsa dibolehkan. So benda yang berkaitan dengan agama tak boleh. So anak-anak kita akan tahu benda macam tu. Cuma saya perasan anak-anak sekarang kita kena telus tau. Macam mana nak cakap? Kalau dulu kan, saya rasa you all mesti terfikir kan, kita terfikir kita ni keluar kot mana tau. You all tak pernah tanya mak you all bersalin macam mana. Oh bagusnya, tak pernah tanya. Anak saya dah tanya dah. Pernah. Kan, biasa perempuan dia tanya. Query tinggi. So mak saya kata kok perut. Ada lagi mak saudara saya cakap keluar kok mulut. So saya membayangkan macam mana baby tu lahir kok mulut macam kena tipu gitu je kan. So tapi budak-budak sekarang kita tak boleh cakap benda yang macam tu. Kita jangan cakap benda yang tak betul. Kena cerita dekat dia. Okay. So contoh bila darjah 3 yes, subjek sains diorang akan belajar tentang anatomi tubuh manusia. Okay, mereka diperkenalkan. Okay, termasuk dengan alat sulit masing-masing. So bila kita kat rumah, kita ada panggilan lain tau untuk alat sulit tu kan. Kita tak panggil that things is that things, right? So bila balik, saya teringat ni sebab anak saya bila darjah 3 dia balik, dia betulkan adik dia punya. Dia betulkan yang adik dia sebut. Kan contoh. So I call that alat sulit perempuan is that things. Okay. So dia kata dekat adik dia, Ija, kita punya tu bukan tu tau. Dia macam tu. Kita punya tu is vagina, dia panggil. So saya macam okay. Saya dengar dia punya conversation. So saya kata, mana kakak belajar? Kakak belajar dekat sekolah. Yang adik punya pun
bukan bird kan? Dia kata, so, okay, bukan bird. So, apa benda? It's Zaka, ibu. Dia kata kat saya, alright. So a few days, dia akan bahasakan that things dengan bahasa sains yang dia orang belajar. So, takkan saya nak tipu dia orang kan? So, bila dia tanya, ibu, sunat tu macam mana? Abah kata potong. Kalau potong hilang ke? Dia macam tu. Takkan kita nak kata potong. Dia bukan potong. Kan? Samalah. Aduh. Saya ni ada 3 orang anak lelaki. Bila kita balik kampung hari tu, anak saudara saya yang ni, anak adik saya, dua-dua perempuan. So bila dia tengok saya tukar lampin anak saya, dia macam sangat terkejut. Anak saya lelaki. Dia tak tanya saya, dia tanya mak dia. Kita kata, Mami, kenapa dia punya tak sama dengan adik punya? So nak jawab apa? Nak jawab dah kena potong? Kan? Sebab memang tak sama. Hakikat dia memang tak sama. So as a parents, kita dah tak boleh pakai dah yang zaman dulu punya temberang, tak boleh pakai. Kan? Contoh, anak saya tanya, ibu, kenapa orang perempuan ada hari cuti? Orang lelaki dia tak ada hari cuti. Sebab dulu saya pernah jawab dekat anak saya, Allah sayang, Allah bagi cuti. Allah bagi cuti dekat ibu. So dia kata, Allah tak sayang Abah ke? Sebab Abah tak pernah cuti solat. Abah selalu kena solat. Saya masih terkenal sedikit. Ya Allah, menyesalnya aku cakap tak betul. Sebab budak-budak sekarang kita kena telus, kena cakap. Okay. Sama lah macam John, sihat ke John? Anak saya dia belajar term baru, a few days. Rogol. Saya tak tahu dia belajar daripada mana. Okay. Thank you for so bila saya dengar dia sebut perkataan tu, saya siasat lah sebab benda tu tidak digunakan pun istilah tu kat rumah. Dengan kerja. So dia kata kawan dia bagi tahu. Okey, kawan anak jiran bagi tahu. So saya tanya dia cerita tak rogol tu macam mana? Rogol tu macam mana? Rogol tu bila kita londes luar. Bila kita londes luar dia, itulah rogol ibu. Saya macam okey. Tapi okey lah sebab dia tahu surface kan. So bila dia baca newspaper, sebab dekat handset kita kan kadang-kadang keluar news kan. Ini cuti. So dia tanyalah, kadang-kadang News Straits Time keluar rape, so all those things. So dia tanya saya, rape tu apa ibu? So saya kata rape tu rogol. Oh, dia boleh londes luar orang macam tu je. Macam tu lah. Because they don't know the real things. Dan saya pun tak, personally saya tak ready lagi nak cerita pada dia apa benda-benda macam tu kan. Baiklah, cuti. Tapi umur 10 tahun dah boleh start cerita lah. Sebab anak perempuan paling awal cukup umur darjah 3. So dia pun cousin-cousin dia pun dah ramai yang datang hit awal. Darjah 3 dah cukup umur. Kakak tak sabar nak datang hit sebab kakak nak cuti solat. Tapi dia tak tahu di samping cukup umur tu apa yang dia kena buat. Dia tak tahu benda tu. Dosa dia datang sendiri, aurat dia macam mana. Dia nampak yang benda seronok, dia tak tahu lagi benda macam tu. So kesian lah budak-budak zaman sekarang bila dia cukup umur awal. Sebab kita kena confirm, sebab tu lah dalam Islam ni umur 10 tahun tu kalau tak solat dah kena rotan kan. Sebab kalau datang awal, cukup umur awal tapi solat dia masih tak sempurna, maka dosa tu dia dah tanggung. So bila saya perasan solat budak-budak yang dah cukup umur ni masih tak sempurna sebab dia orang masih rasa nak main-main apa semua benda kan. So dia tak bersungguh-sungguh nak solat pun solat akhir-akhir waktu dah liat, dah nak kena marah baru nak pergi solat. So maknanya tengah kelas sekarang. Kita rasa kesian lah. Okay. Tapi you kena tahu orang sekarang ni dia datang kalau perempuan sebab dia kematangan dia start daripada dalam rahim ibu. Kalau lelaki lepas dia lahir, that's why orang lelaki ni dia lambat matang daripada orang perempuan. Okay, umur dia tukar suara pun bila darjah berapa baru tukar suara, mungkin form 1, form 2 kan. Kita tahulah dia dah cukup umur. Online. Kalau lelaki perempuan dia daripada kita mak dia pregnant dia dah start dia punya proses kematangan. That's why bila lahir
najis bayi perempuan dikira bukan najis ringan. Awak tahu kan? Tidak berkeperluan tu Dikira najis sederhana tu. Okay? Because of dia punya air kencing dia pun lain, tak sama dengan baby boy. So benda-benda tu macam tu nanti awak belajar lah. So dalam proses-proses macam ni, awak you as a teacher, you kena tahu awal. Tapi you sekolah menengah nanti kan, you tak akan belajar ajar sekolah rendah. Yelah, tiba-tiba kan budak datang cukup umur dekat sekolah, susah juga kan. Kalau lecturer tu best. Apa tu, benda-benda macam tu bila dia tahu, budak darjah 3 ni pun ada je lecturer yang tak pandai nak dia naik darjah 3 hati. dia punya bentuk badan dia akan tukar. Dia tak sama macam zaman kita dulu. Zaman kita dulu lambat sikit lah benda-benda macam tu. Okay. Mana tahu robo tu masa darjah 3. Saya tak tahu benda tu masa darjah 3. Anak saya dah tahu lah. Okay. Benda ni dia reflect kepada sosiologi dekat sekolah. Okay, sebab tu awak sebenarnya nanti anak-anak awak dia quite lucky because you know that knowledge. Kita ada knowledge tu untuk kita pretend anak-anak kita. Kalau parents yang tak tahu, dia orang memang takkan ambil tahu. Tak tahu langsung, oh anak dah cukup umur kena ajar ni semua benda-benda. Sebab dia tidak ambil sosiologi pendidikan. Okay, sebab tu saya kata anak-anak cikgu ni dia quite lucky. Sebab mak ayah dia ada knowledge tu dan akan apply dekat anak-anak dia. Dan saya perasan anak-anak saya macam tu. Sebab tu anak-anak saya diorang punya style belajar pun tak sama. Ada yang auditory, ada yang visual. Tu kena pakai approach yang berbeza. Okay. Sama lah macam you, macam saya cakap tadi, bila kita masuk kelas, first thing yang kita akan buat adalah kita akan screening kita punya student, akan baca. So ada yang auditory, ada yang visualize. That's why bila kita mengajar, kita punya slide kena ada visual sekali. Okay. Dan penting auditory ni sebab mungkin ada student kita yang belajar by auditory, by dengar je. Okay. Saya by visual. Saya tak tahu you all dah trace belum, you all by visual ke by auditory. Is important juga sebenarnya. Okay. Okay. So saya nak habiskan sampai sini saja. Kita punya slide ni saya akan share nanti kejap lagi dalam group Otter. So then chapter 1 is complete. Saya jarang dapat WhatsApp student tanya tak faham pasal subjek. Okay, biasanya pasal assignment je. So saya nak sentuh sikit pasal tugasan. InsyaAllah by today juga kot. Kalau tak hari ni pun saya akan masukkan dalam minggu ni lah. Sebab dalam semakan lagi kita punya tugasan 2 dan tugasan 3. Pala pula lala. Saya harap grup yang awak bentuk tu adalah grup yang awak boleh buat kerjasama dengan baik lah. Saya tak ada student BBC kan. Okay, tak ada saya rasa. So you all dah ada group, you all dah ada fokus ke dekat mana nak buat? All the best. Thank you John. Faham tak maksud saya? John dah nak keluar ke? Kalau boleh by this week, by hari Ahad minggu depan, saya akan tanya progress ni every week. You all dah boleh tahulah kat mana nak pergi, nak approach sebab kita dah kena start buat paperwork. Okay. Macam section 2, Puan Maziana, dia memang nak pergi dekat refugee center. Dia nak buat refugee center, pusat pelarian. Ada, so yang paling dekat sini dekat Muar dia kata. So dekat Johor pun ada 3 ke ada 4 pusat tu. Macam kita punya approach, saya suggest hari tu, saya bagi suggestion dekat awak kan untuk pergi rumah anak yatim. So terpulang pada awak, sama ada awak nak mengajar subjek tuition macam saya kata hari tu, ataupun awak nak offer skill pada diorang. Okay. Buatlah apa-apa pun, the main things adalah transfer knowledge. Okay. By next week saya harap dah ada group, dah ada fokus nak pergi ke mana-mana to make it easier, tak adalah ketinggalan sangat. Ya weh, emoji gelak je dia. Okay. Report yang ketiga, benda yang ketiga adalah report. Okay. Assignment keempat adalah journal.
assignment keempat Sorry. journal. Refleksi journal. Journal saja menakutkan awak pula. Refleksi journal. Refleksi journal ni Kenapa seorang saya John? akan bentuk pada minggu ke-5 dan ke atas. Okay. Sebab lepas saya baca sulam tu, kriteria sulam satu lagi, dia nak sewaktu awak menjalankan khidmat masyarakat, you give the service, ada suntikan kursus dalam tu. Maksudnya ada beberapa bab nanti yang kita akan belajar dulu and then aplikasi dalam awak punya khidmat masyarakat. Contoh. Bab keempat dan kelima, 3, 4, 5 sebenarnya, dia connected each other. Dia ada klasifikasi, dia ada kelas sosial, dia ada stratifikasi sosial, and then kita ada mobility sosial. Okay, mobility tu adalah John dah lama what we ke call main that, minggu ni? pergerakan daripada satu kelas sosial kepada kelas sosial yang lain. Nah, tu yang paling senang lah. So bila awak approach awak punya focus group khidmat masyarakat tu, contoh saya bagi rumah anak yatim. So dekat situ kita dah nampak dah macam-macam layer, macam-macam kelas dekat situ. Okay, sederhana, tinggi, rendah, kelas sosial anak-anak yatim dekat situ. And then kemungkinan juga parent mereka mengalami mobility sosial. Mobility sosial tu daripada baik kepada lebih baik, dia macam tu. Okay. So saya akan letak that refleksi journal dalam individual assignment. Okay. Dan awak akan jawab soalan-soalan saya akan tanya berkaitan bab, tapi reflect kepada awak punya khidmat masyarakat. Ya, bulan ni. Sebagai contoh, saya akan tanya, dalam tempoh 5 tahun akan datang, baru nak sampai sebulan kan. apakah yang anda rasakan akan berlaku kepada mereka tu adalah awak punya focus group tu. Jan buat task tak? Fokusnya kepada mobility sosial mereka, contoh. So mungkin awak boleh kata, 5 tahun awak punya refleksi journal adalah dalam tempoh 5 tahun akan datang, dijangkakan bahawa mereka akan mengalami perubahan yang lebih baik daripada kelas sosial sederhana kepada lebih tinggi. Contoh, ni jawapan dia. So dia akan relate dengan kita punya subjek. Okay. Kita akan buat benda ni time by time. Saya pun akan update saya punya, akan letak soalan tu pun dari masa ke semasa lah. Saya bukan letak sedebuk dan you all jawab dalam satu tempoh masa, tak. Saya akan letak after minggu ke-5. So sebab minggu ke-5 tu saya anggarkan kita dah belajar tentang bab tu. So then dia memudahkan awak untuk jawab. Tetapi awak hanya boleh jawab selepas awak menjalankan khidmat masyarakat tu. Lagi lambat awak buat, lagi lambatlah awak punya refleksi journal tu penuh. Faham. Okay. Benda ni masih dalam perbincangan saya dengan Puan Maziana. Tetapi saya melihat benda ni lebih mudah untuk awak dengan saya buat. Okay, sebab saya nak assess, sebab saya kena assess individual. Saya nak buat secara group, tapi kita tak pernah ada refleksi by group. Sebab awak akan ada your own opinion pasal benda ni. Jadi kita tak boleh access refleksi ni dalam group. So awak bayangkan dah, awak punya ada 57 orang, satu lagi saya ada dalam 38 orang. So saya kena baca jurnal yang 90 orang. Nak muntah pun ada saya rasa. Tapi tak apalah, as long as awak punya 20% is complete here. Okay, kita punya soalan pun tak banyak kot. Saya rasa dalam 5-6 soalan lah saya rasa saya akan buat untuk 3 bab tu. Okay, so nanti if you don't understand anything, nanti kita update semula lah. You tanya WhatsApp saya apa semua benda. Okay, satu lagi saya nak cakap dekat awak, sebab saya ramai student semester ni, saya punya bimbingan kaunseling 120 orang. So dia jadi pening. So bila you WhatsApp saya, tolong perkenalkan diri dan kelas mana. Tu je lah. Kadang-kadang yang WhatsApp saya tu bimbingan, tapi dia tanya pasal assignment. So saya jadi macam saya tak tahu nak jawab bila dia tak perkenalkan diri dia kelas mana. So then please do like that lah. Okay.
cakap je lah awak kelas sosiologi, so saya tahu nak guide awak pada kelas sosiologi. So kita habis kelas sampai sini sahaja. Thank you for today. Have a nice day. Thank you yang dah hantar assignment. Please take care. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okay, bye-bye. Bye-bye Nia. Terima kasih doktor. Asyik.